majlis kita, kita mintalah supaya mana-mana yang ada bersama-sama dengan kita pada malam ini, kita mute lah kita punya mic tu, insyaAllah. Okay. Jadi yang saya hormati penolong kanan pentadbiran Cikgu Muhammad Ridwan, Guru penolong kanan Haiwan Murid Cikgu Salihuddin, Cikgu Yusuf, Guru penolong kanan kurikulum, Cikgu Azmi, guru-guru kanan mata pelajaran, konselor, guru-guru, ibu bapa yang saya hormati, ibu bapa pelajar yang ada bersama-sama pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak, dan juga pelajar-pelajar SPM kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang ceria, sihat, sejahtera, insya-Allah. Jadi saya bagi pihak sekolah memohon maaflah kerana terpaksa mengambil masa rehat tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini untuk kita sampaikan taklimat berkenaan dengan MPP2 kita, yang mana saya rasa taklimat kita pada malam ini pun kita tidak akan mengambil masa yang lama lah, insya-Allah. Jadi terima kasih juga kepada semua yang hadir pada malam ini. Guru-guru pun ada bersama dengan kita, guru-guru yang mengajar SPM pun ada bersama dengan kita, pengurusan pun ada bersama kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi untuk objektif taklimat kita, Cikgu Wan boleh tak tukar kita punya slide kita kan? Slide kita. Okey, objektif taklimat kita pada malam ini tuan-tuan, yang pertama sekali adalah untuk kita memberi penerangan berkenaan dengan, yang pertama berkenaan dengan kandungan surat, iaitu satu surat lah yang diterima, yang kita terima, pihak sekolah telah terima, iaitu surat berkenaan dengan jadual pelaksanaan modul perkembangan pembelajaran MPP2 yang bertarikh 1 Ogos 2021. Jadi kalau kita tengok dalam surat ini sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu menyediakan modul perkembangan pembelajaran 2 ataupun MPP2 ini untuk kegunaan pelajar-pelajar tingkatan 5 Negeri Terengganu bagi tahun 2021. Jadi sehubungan dengan itu, mohon tuan memaklumkan kepada pelajar-pelajar untuk melaksanakan penggunaan modul berkenaan di rumah pelajar masing-masing dengan kawalan kendiri ibu bapa ataupun dengan kawalan ibu bapa mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah punca kuasa lah. Sebenarnya kita mendapat arahan lah untuk kita adakan modul pembelajaran ini. Yang mana kalau untuk kandungan taklimat kita pada malam ini, saya akan cuba menerangkan berkenaan dengan konsep MPP2 ini secara norma baharu, macam mana kita akan melaksanakannya di sekolah kita, dan juga kita akan ada sesi soal jawab lah kalau ada apa-apa persoalan. Baik, kita tengok kepada slide kita yang seterusnya. Jadi ini tuan-tuan saya nak sentuh juga sedikit, ini berkenaan dengan mandat lah, iaitu kenapa perlu kita adakan penilaian-penilaian sebegini. Kerana kalau kita lihat kepada Akta 550, itu Akta Pendidikan 1996, Seksyen 19, sekolah hendaklah menyediakan murid-muridnya bagi peperiksaan yang telah ditetapkan, atau di bawah akta ini, atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah akta ini, melainkan jika dikecualikan selainnya oleh atau di bawah akta ini. Dan juga punca kuasa kita juga adalah atas persetujuan Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu yang bertarikh pada 18 bulan 7 2021, dan juga berdasarkan kepada mesyuarat pengurusan JPNT bilangan 5 tahun 2021. Jadi ini adalah punca-punca kuasa tuan-tuan dan puan-puan, perlu untuk pihak sekolah mengadakan satu cara penilaian lah untuk anak tuan-tuan dan puan-puan.
Ianya memandangkan kerana dalam keadaan sekarang ini pelajar-pelajar berada di rumah, jadi kita tidak dapat mengadakan peperiksaan secara bersemuka. Jadi bila kita mengadakan secara di rumah, maka ianya bukanlah peperiksaan sebagaimana yang sebelum ini, tetapi kita kenali sebagai modul pembelajaran dan dia tidak terikat dengan peraturan-peraturan peperiksaan. Okey, kerana ianya bukan peperiksaan. Okey, tapi nanti saya akan ceritakan dengan lebih lanjut lah tuan-tuan selepas ini. Okey, cuba kita tengok ke slide yang seterusnya, cikgu. Baik, ini adalah kita punya konsep yang baru berkenaan dengan modul pembelajaran kita, iaitu dalam keadaan norma baru musim sekarang lah, kita semua sedia maklum musim COVID ini. Jadi kita nak tak nak pun tuan-tuan, kita terpaksa terimalah apa saja keadaan perubahan pendidikan dalam keadaan situasi terkini. Nak tak nak kita terima, kita sebagai ibu bapa kena terima dan pelajar-pelajar juga kena terima. Apa juga keadaan norma baru yang diberi kepada kita, kita kena terima kerana kita sekarang ni berada dalam suasana yang berbeza, tidak seperti dahulu lagi. Okay? Semuanya dalam keadaan norma baru. Kita pergi kedai ke mana-mana pun ada SOP-nya. Jadi nak tak nak kita terpaksa terima. Dan kalau dahulu kita boleh exam secara bersemuka, tetapi pada hari ini kita tidak dapat exam secara bersemuka, maka kita kena laluilah keadaan ini. Jadi kalau kita tengok untuk modul pembelajaran ini, makanya jadualnya adalah fleksibel. Okey, cikgu akan terangkan nantilah, saya akan terangkan nanti jadualnya adalah fleksibel kepada anak-anak pelajar, mana tidak seperti kita exam sebagaimana biasalah dan kesesuaian masing-masing di rumah. Okey, kita berada di rumah, tepat di mana atas kesesuaian kita, atas keselesaan kita. Okey, jadi sebenarnya kita tidak digalakkan untuk adakan peperiksaan sebagaimana sebelum ini. Salah satu perkara yang utamanya adalah kerana kita nak menjaga sosial emosi pelajar-pelajar kita supaya jangan stres lah. Kalau kita exam sebagaimana sebelum ini dalam keadaan pandemik macam ni, maka anak-anak pelajar kita mungkin akan stres. Ibu bapa juga akan stres. Macam mana kan kita nak kontrol, nak kawal anak-anak kita, nak mengawal peperiksaan dan sebagainya. Jadi atas inisiatif itulah maka JPNT kita tidak laksanakan perkara ini, maka kita laksanakan dalam bentuk modul pembelajaran. Modul pembelajaran. Okey. Jadi walaupun anak-anak pelajar, walaupun ini adalah modul pembelajaran, tetapi cikgu amat berharap, okey, agar ibu bapa dan juga pelajar-pelajar dapat memberi kerjasama yang penuh kepada bagi membantu pihak sekolah lah agar pelaksanaan MPP2 ini kita dapat laksanakan dengan baik. Okey, telus dan menepati sasaran, iaitu kita harap supaya 100% pelajar kita dapat menjayakan ataupun dapat melaksanakan, dapat menjawab modul-modul yang kita bagi nanti. Okay, 100% pelajar. Kalau kita exam secara bersemuka, mungkin kita tidak akan capai 100% kerana pelajar ada yang tidak hadir ke sekolah. Tetapi pada hari ini semua pelajar berada di rumah dan mereka menjawab modul ini pun di rumah. Jadi kita harap 100% pelajar dapat mengikutilah modul yang kita bagi ini. Dan juga kita sangat-sangat berharap agar satu keputusan yang jujur lah, mana keputusan yang betul-betul yang boleh kita perolehi hasil daripada pelajar-pelajar kita menjawab modul ini. Okey, jadi apabila pelajar-pelajar mendapat modul ini nanti, cikgu harap agar pelajar-pelajar dapat menjaga disiplin kendiri yang sangat baik. Okey, terutamanya dalam menjaga ketelusan tahap penguasaan diri masing-masing. Yang ini sangat penting anak-anak pelajar. Contohnya, apabila kita mendapat soalan nanti cikgu akan beritahulah bila soalan ini akan diagihkan. Okey, apabila kita mendapat soalan nanti, jadi cikgu harap pelajar-pelajar dapat menjawabnya pada waktu PDPR. Okey,
Walaupun kita bagi tempoh 1 minggu untuk siapkan semua modul yang kita bagi pada fasa 1 ini, tapi kita mengharapkan pelajar-pelajar dapat disiplinkan diri untuk menjawab modul ini pada masa PDPR. Katakan PDPR kita bermula pukul 8 pagi, mungkin kita ada rehat, kemudian kita sambung lagi katakan sampai pukul 1:30 ataupun sampai pukul 2. Jadi kita gunalah waktu ini untuk kita menjawab modul yang diberi nanti. Okey? Jadi cikgu harap pelajar-pelajar dapat patuhilah perkara ini. Okey? Kerana walaupun kita tidak memberi satu jangka masa yang tepat kepada pelajar, cikgu harap pelajar dapat patuhi. Contohnya lah, satu perkara lagi pelajar-pelajar, katakan kita menjawab soalan bahasa Melayu contohnya. Katakan bahasa Melayu itu 2.5 jam. Okey? Jadi kita usahakan disiplin diri kita untuk kita capai ataupun kita menjawab modul tersebut dalam jangka waktu 2.5 jam itu. Okey, janganlah maknanya kita jawab setengah jam, kemudian kita pergi makan, kita tengok TV, kemudian petang nanti kita jawab pula sambung lagi. Kalau boleh kita teruskan menjawab sehingga habis masa yang diberi. Jadi di sinilah tujuannya kita taklimat ini bersama dengan ibu bapa supaya ibu bapa pelajar pun faham dan tahu perkara ini. Jadi ibu bapa pun tahu anak dia sedang nak menjawab modul ini. Jadi dia tengok kalau sekejap buat kemudian pergi kat lain tengok TV, pergi makan dan sebagainya, maka mungkin kita boleh tegurlah. Okay? Kita boleh tegurlah anak-anak kita ini. Jadi kalau boleh kita jawab tu biarlah berdisiplin anak-anak pelajar berdisiplin. Macam saya sebut tadi lah. Okay, kita jangan break, kita teruskan. Katakan di modul itu telah dituliskan jawab 1 jam katakan. Maka kita habislah 1 jam itu untuk menjawab modul tersebut, kemudian kita simpan. Kita simpan untuk kita hantar nanti. Jadi disiplinkan diri ini anak-anak pelajar sangat-sangat penting. Okay? Dan juga kita kalau boleh, dan cikgu harap sangat kita jangan menirulah waktu kita menjawab modul ini, pelajar-pelajar jangan menirulah. Ataupun jangan berbincang dengan kawan-kawan. Kita hello kawan kita ke tanya dan kita discuss dengan dia. Kalau boleh kita cuba elakkan. Walaupun ianya bukan peperiksaan, tapi kita hendak menilai setakat mana kefahaman kita dalam menjawab soalan. Setakat mana kita punya tahap kita menjawab soalan ini. Sebab soalan yang diberi ini adalah format baru, format SPM yang baru. Mengikut format SPM yang baru yang dibina oleh guru-guru akram, guru-guru akram di negeri Terengganu lah. Jadi keterusan itu sangat penting pelajar. Kerana apabila pelajar-pelajar menghantar soalan nanti, jawapan yang telah diberi, maka guru-guru akan memeriksanya, kemudian pelajar akan dapat markah, kemudian markah ni kita akan masukkan dalam sistem SPPMA untuk kita analisis, untuk kita melihat kekuatan dan kelemahan pelajar-pelajar. Okay? Setakat mana penguasaan pelajar, setakat mana penguasaan anak kita terhadap subjek ini. Jadi ini sekolah nak lihat supaya kita dapat mencari intervensi-intervensi yang baru untuk membantu anak-anak kita, untuk membantu pelajar-pelajar. Jadi sebab tu kita nak kalau boleh jawapan itu biarlah telus. Okay? Maknanya jawapan itu memang dari kita sendiri. Jadi bila kita bagi intervensi itu intervensi yang betul. Okay? Contohnya, katakan kita tidak mahir matematik. Contohnya, kita menjawab soalan matematik. Kita memang tidak boleh jawab soalan itu. Tapi kita rujuk buku, kita bincang, discuss dengan kawan-kawan kita, mungkin kita dapat markah penuh. Jadi di situ mungkin tak nampak kita punya kelemahan-kelemahan kita. Itu contoh. Tapi kita tidak ada kuasa, pihak sekolah, cikgu-cikgu tidak ada kuasa untuk menghalang pelajar-pelajar daripada melakukan perkara ini kerana kita tidak mengawas anda. Tetapi kita minta supaya kita ada satu macam semangat untuk kita kontrol diri kita, untuk kita tengok, untuk kita nilai pencapaian kita setakat mana. Okey. Jadi pelajar-pelajar juga boleh menjawab mana-mana modul yang diberi itu, boleh pilihlah. Cikgu Ridwan kan kita tidak tetapkan satu jadual. Jadi pelajar-pelajar boleh memilih nak menjawab modul mana. Tetapi dalam jangka masa 6 hari itu siapkanlah beberapa modul yang kita dah terima. Katakan kita terima 6 mata pelajaran, dalam masa 6 hari itu insya-Allah kita dapat jawab semua 6 mata pelajaran. Jadi
InsyaAllah pelajar-pelajar nanti akan menerima soalan-soalan ini pada hari Rabu nanti. Pelajar akan menerima soalan ini pada hari Rabu nantilah. Jadi cikgu juga minta lah supaya pelajar-pelajar dapat wujudkan suasana peperiksaan di rumah. Okey? Yang mana kita cubalah cari satu tempat yang sesuai untuk kita menyiapkan modul ini. Kalau boleh janganlah kita menjawabnya di hadapan TV, sambil melihat TV, sambil menonton TV ataupun sambil main telefon dan sebagainya, ataupun sambil makan dan sebagainya. Nanti kita disiplinkan diri kita siapkan tempat kita untuk kita menjawab modul ni insya-Allah. Tengok mana tempat yang sesuai. Kalau di rumah kita tu ruang tamu itu sesuai, mungkin tidak ada gangguan, kita boleh guna ruang tamu. Ataupun kita sesuai di bilik, maka kita boleh guna bilik. Jadi kita tengok sesuai kesesuaian tempat itu. Dan juga kerjasama daripada ibu bapa sangat-sangat saya perlukanlah. Pihak sekolah sangat-sangat perlu kerjasama daripada semua ibu bapa bagi membantu pihak sekolah menjayakan pelaksanaan MPP2 ini. Okay? Maklumlah kita semua sedia maklum pelajar-pelajar berada di rumah masing-masing. Jadi kami cikgu-cikgu tidak boleh mengawas anak tuan-tuan sebagaimana peperiksaan biasa. Kita tidak boleh mengawas anak tuan-tuan, tetapi bukanlah maksud saya untuk supaya tuan-tuan mengawas anak tuan-tuan menjawab peperiksaan, tidak. Sebab ini bukannya peperiksaan. Jadi kita bukan maksud kita nak suruh ibu bapa ni jaga anaknya jawab soalan dan sebagainya. Tidak, bukan itu maksud saya. Jadi maksud saya di sini adalah supaya ibu bapa tahu dalam tempoh 2 minggu ini anak-anak tuan-tuan perlu menjawab modul FP2 yang diberi oleh sekolah. Jadi tahu dalam minggu ini bermula hari Rabu ada tempoh-tempohnya tertentu. Ini waktu ini anak-anak kita menjawab modul. Okey. Jadi kita nak kalau boleh kita cuba wujudkanlah suasana mereka dapat agar mereka dapat menjawab modul ini dalam keadaan yang selesa, tidak diganggu. Yang selesa sebab kita fahamlah apabila anak-anak kita berada di rumah, kita faham mereka pun kita kadang-kadang kita perlu bantuan-bantuan mereka kan. Kadang-kadang anak-anak perempuan tu mungkin kita perlu bantuan mereka untuk bantu kita di dapur, jaga adik dan sebagainya kan. Jadi mungkin dalam tempoh 2 minggu ni kita ada waktu mereka PDPR mereka, waktu-waktu ini kita spek kita ataupun kita tenangkan supaya mereka ini tidak diganggu. Jadi supaya mereka dapat melaksanakan MPP2 ini. Kadang-kadang mereka terlupa, kita kena ingatkan. Jadi kita kena pastikanlah tuan-tuan, saya harap sangatlah ibu bapa kalau boleh, mana kalau kita start biasanya kelas pukul 8 pagi, mana pukul 8 pagi tu dah mula menyelesaikan ataupun menyiapkan modul yang diberi, kita kejutlah anak-anak kita ini. Kita kejutlah supaya mereka dapat bangun, dapat ready, siapkan diri mereka di awal pagi, bersedia untuk kita menjawab menjawab soalan-soalan yang berdasarkan modul yang sekolah telah bagilah. Okey. Jadi itu harapan kita. Itu harapan kita supaya ibu bapa faham okey perkara ini. Dan kadang-kadang di rumah kita bukannya mungkin ada keluarga yang berbeza. Dalam rumah kita mungkin ada di antara kita seorang ataupun 2 orang saja dalam rumah, mungkin ada ramai, mungkin ada adik-adik lagi yang ramai, mungkin ada anak saudara dan sebagainya yang tinggal bersama kita. Jadi dalam keadaan ini peranan ibu bapa itu pihak sekolah amat mintalah supaya dapat memastikan calon-calon SPM kita ini dapat melaksanakan modul ini dalam keadaan yang selesa lah, yang keadaan yang sesuai. Dan saya pernah yakinlah bahawa ibu bapa yang ada, terutamanya ibu bapa yang ada bersama-sama dengan kita pada malam ini memang adalah ibu bapa yang hebat, yang memang yang ingin melihat anak-anaknya berjaya. Maknanya tidak ada satu orang pun ibu bapa yang ingin melihat anak-anak kita ni gagal. Kerana tuan-tuan, kita kena ingat ini adalah tahun yang terakhir lah sebelum anak-anak kita tamat alam persekolahan. Ini adalah tahun terakhir mereka. Okey, yang mana kita sebagai ibu bapa telah bersusah payah atas mereka selama 12 tahun. Selama 12 tahun dah kita dah susah payah jaga mereka, berkorban
atau mereka ke sekolah dan sebagainya. Dan sudah pastilah kita mengharapkan kejayaan dalam keputusan SPN anak-anak kita. Jadi di tahun-tahun yang terakhir ini kita kena tambahkan lagi sebenarnya kecanaan kita, terutamanya bagi memastikan anak-anak kita ini dapat mengikuti kelas PDPR, yang dibuat oleh cikgu-cikgu kita. Kerana kita hanya ada beberapa bulan saja lagi, SPN dijangka akan bermula pada bulan 3 tahun hadapan. Tetapi bulan 2 itu memang pelajar-pelajar sangat sibuk dalam keadaan untuk menyiapkan kerja kursus dengan amali sainsnya, dengan ujian lisan bahasa Melayunya, ujian lisan bahasa Inggerisnya, semua akan ada dalam bulan Februari itu. Jadi masa yang sangat sibuk, dan insya-Allah kita pun sama-sama doalah supaya mereka dapat cepat-cepat boleh bersemuka di sekolah seperti mana yang dirancang pada 3 Oktober ini. Jadi saya yakinlah ibu bapa yang bersama-sama dengan saya adalah ibu bapa yang hebat-hebat belaka, yang mana yang sangat-sangat prihatin atas pelajaran anak masing-masing. Jadi kalau kita tengok kepada slide ini, rasional kenapa perlu kita laksanakan MPP2. Yang ini MPP2 ini adalah yang ini mengapa perlunya kita adakan MPP2 ini, tuan-tuan. Yang pertama, kerana ia adalah satu proses familiarisasi format baru, yang mana format baru untuk anak-anak kita akan menghadapi SPN pada tahun 2021 ini, tuan-tuan, tidak sama dengan calon sebelum ini. Calon SPN 2020 itu format lama. Mereka adalah format baru. Maknanya cara soalan itu adalah teknik yang baru. Bilangan kertas pun sudah berbeza dengan calon SPN yang tahun lepas. Jadi MPP2 ini sangat penting supaya anak-anak kita terdedah dengan format baru SPN sebenar yang akan mereka hadapi pada tahun hadapan. Pada tahun hadapan lah, pada bulan 3 tahun hadapan. Dan juga supaya kita dapat mengoptimalkan pelibatan pelajar-pelajar kita dalam menghadapi ataupun dalam menjawab soalan-soalan yang diberi. Sebagaimana yang saya sebut tadi. Harapan JPN dan juga harapan sekolah supaya 100% pelajar tu dapat menjawab soalan MPP2 ini. Dan juga ini juga satu cara, tuan-tuan, untuk kita membuat latihan mengupayakan diri pelajar-pelajar kita nak mengukur tahap penguasaannya. Melalui data-data yang akan kita keluarkan nanti berdasarkan kepada markah-markah yang mereka perolehi, hasil daripada jawapan yang mereka bagi dalam MPP2 ini. Sebab tu saya sebut tadi, pelajar-pelajar mesti jawab dengan jujur lah. Cuba jawab dengan sejujur yang boleh. Sejujur yang boleh. Dan juga yang perkara yang terakhir, kenapa kita laksanakan MPP2 ini? Supaya kita nak mengoptimalkan waktu PDPC kita bila kita bersemuka nanti. Jadi bila kita bersemuka nanti, kita tak perlulah adakan lagi peperiksaan pertengahan tahun. Tak perlu buat dah peperiksaan pertengahan tahun. Sebab data itu kita dah ambil dari MPP2. Jadi kita dah jimat masa kita. Kalau kita nak buat juga peperiksaan tahun, maka kita membazirkan waktu sehinggakan 2 minggu pula waktu bersemuka kita terpaksa gunakan untuk exam. Jadi ini membazir. Jadi kita nak pelajar-pelajar datang, kalau dah boleh bersemuka nanti, kita terus dengan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Sebagaimana biasa yang telah kita lama dah tidak boleh bersemuka. Dan kita, pelajar-pelajar kita akan hadapi satu saja lagi peperiksaan, iaitu peperiksaan percubaan SPN. Satu saja, peperiksaan percubaan SPN. Jadi sebab itulah pihak sekolah melaksanakan MPP2 ini. Sebab tu kita rasa perlu untuk kita laksanakan MPP2 ini kepada calon SPN kita lah. Kita tengok macam mana pelaksanaannya. Baik, sekarang ni kita dah faham, pelajar-pelajar dah faham. Perlu kita laksanakan. Ibu bapa pun dah faham. Dalam tempoh 2 minggu ni insya-Allah kita akan adakan MPP2. Kenapa perlu kita laksanakan? Kita semua dah tahu. Macam mana nak laksanakan? Kaedah pelaksanaannya. Kaedah pelaksanaannya memang macam saya sebut tadi, pelajar akan menjawabnya di rumah masing-masing. Tetapi macam mana di peringkat sekolah untuk kita dapatkan soalan ini? Baik, soalan akan diberi kepada pelajar iaitu pada 24 Ogos.
okey, oleh ibu bapa pada hari Selasa. Cikgu duluan lah pada hari Selasa. Okey, pada hari Selasa, iaitu hari Selasa lah, 24 Ogos hari Selasa, kita akan edarkan soalan ini ataupun modul ini kepada semua ibu bapa lah untuk dibawa balik ke rumah. Okey, berdasarkan pada jadual yang telah dibagi. Okey, jadual ini itu kalau kita tengok di sini kita akan bahagi sebagaimana baru-baru ini kita buat penyerahan CGSPN. Lebih kurang macam itulah. Okey, iaitu bermula pada pukul 9 pagi. Okey, 9 pagi hingga 9.30 pagi kita akan bermula dengan kelas 5A. Okey, kemudian 9.30 hingga pukul 10 5B. Okey, pukul 10 hingga 10.30 5C dan 10.30 hingga pukul 11 5D. Ini berada di kaunter A. Kaunter A ni berada di garas kereta. Kelas kereta. Apabila kita masuk nanti kita akan tagging tempat ini insya-Allah. Okey. Jadi tujuannya tuan-tuan kita buat begini supaya tidak berlaku kesesakan di sekolah. Memandangkan dalam keadaan sekarang ini perkara utama kita adalah menjaga SOP. Okay, jadi kita tidak mahu sekolah kita akan terlalu ramai ibu bapa datang dalam keadaan serentak. Jadi ini mungkin akan berlaku pelanggaran SOP. Kerana apabila kita sampai tuan-tuan nak mengambil MPP 2 ini, kita akan ambil suhu kita dahulu di pos pengawal. Kita akan pos pengawal akan cek suhu kita, kemudian kita akan scan MySejahtera, kemudian guna kenderaan kita pergi saja ke kaunter A, kita dah tagging dan mengikut kelas sampai di kawasan tersebut ada guru yang akan sampaikan modul ini, kita ambil kemudian kita keluar ikut pintu yang sebelah lah, pintu yang berbeza dengan pintu yang kita masuk. Okey? Faham kan? Jadi ini prosesnya. Jadi ibu bapa kena datang mengikut jadual yang telah ditetapkan. Okey, jadual yang telah ditetapkan lah, kita harap dapat datang mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jadi bila selesai terima terus pulanglah. Dan begitu juga apabila pukul 11 kita akan buka kaunter B. Kaunter B ni juga di garaj juga tapi garaj di sebelah kanan. Okey, pukul 11 hingga 11.30, 5E 11.30 hingga pukul 12, 5F pukul 12 hingga 12.30, 5G dan 5H dan 12.30 hingga pukul 1, 5I. Jadi kita harap agihan ini berjalan dengan lancar lah, tidak ada masalah dan ianya tidak tersekat lah insyaAllah sebab tidak ada proses apa-apa, cuma ya lambat sikit untuk kita scan MySejahtera dan untuk kita cek suhu, itu sahajalah. Okay, jadi waktu kita akan menghadapi peperiksaan ini adalah waktu PDPR. Okey, iaitu bermula 25 Ogos sehingga 2 September. Okey, hingga 2 September. Dan kalau kita tengok dalam slide ini 5 September tu kita hantar jawapan. Okey, kita hantar jawapan kita menggunakan proses yang sama, melalui proses yang sama. Okey, kita hantar jawapan kita, kemudian kita ambil soalan yang baru untuk minggu berikutnya. Ada lagi mata pelajaran yang kita kita tak bagi semua lagi untuk hari Selasa ni. Kita akan bagi pada minggu depan insya-Allah. Jadi tarikh ini tuan-tuan dan juga pelajar, tarikh 5 September ini mungkin akan berubah, mungkin tidak berubah. Kalau ada perubahan kami akan maklumkan. Sebab ia bergantung kepada kilang tempat kita print soalan itu, hantar soalan. Okay, kalau mereka tak dapat hantar soalan maka kita tak dapat nak agihkan pada 5 hari bulan ini. Jadi anak-anak pelajar tunggulah laporan ataupun info-info yang kita bagi dalam grup kelas masing-masing. Tetapi jikalau tidak ada info apa-apa perubahan, maka kita guna pakai tarikh ini. Tarikh 5 September ini diguna pakai. Tapi kalau ada perubahan baru kita bagi tahu. Okey, perubahan maknanya tak jadi ambil 5, ambil 6 hari bulan, contoh je. Kita tunggulah apa-apa info, insya-Allah kami akan bagi tahulah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, tujuan kita minta supaya ibu bapa penjaga yang datang ambil ini bukan tujuannya untuk menyusahkan
ibu bapa penjaga. Tetapi ini adalah arahan jugalah dari pihak jabatan. Dia minta supaya ibu bapa yang datang lah. Baik kita kalau boleh nak mengelakkan anak-anak kita banyak berada di luar lah, terutamanya di musim-musim COVID inilah. Okey? Jadi inilah prosesnya, kaedah pelaksanaannya perangkat sekolah. Apabila pelajar ambil soalan itu buat balik di rumah, pelajar tak perlulah nak buka semua modul itu nak tengok soalan apa yang ada kan. Jadi kita boleh bukalah ikut masa yang kita nak buat subjek apa. Hari ni nak buat BN, buka BN saja. Lepas tu nak buat sejarah pula, buka sejarah. Tak perlulah kita buka semua nak tengok dan sebagainya. Dan apabila kita nak hantar nanti, cikgu minta pelajar hantar sebagaimana pelajar dapat soalan itu. Sebab soalan itu kita dah letak dalam bentuk package, dalam package beberapa mata pelajaran dalam satu plastik. Okay? Jadi pelajar hantar nanti pun hantar sebagaimana kita ambil. Kita hantar juga dalam plastik. Sebaik-baiknya kita stapler lah plastik kita supaya soalan kita ataupun jawapan kita tidak cicir nanti apabila kita hantar. Okay? Jadi sebagaimana kita ambil, kita hantar macam itu supaya untuk memudahkan pihak sekolah mengagihkan kepada cikgu-cikgu untuk diperiksa nanti soalan tersebut. Okay? Saya rasa jelas dah bahagian itu. Okay? Kita ada lagi tak slide lain? Slide ni. Okey, ini slide yang terakhir iaitu laluan pandu lalu. Okey, laluan pandu lalu lah yang saya sebut tadi untuk sesi yang ataupun untuk kaunter A yang warna biru itu kita masuk nampak di garas kereta A. Okey, jadi tuan-tuan masuk kemudian keluar ke pintu yang sebelah belah kanan lah. Kemudian kaunter B itu berada di garas kereta B belah sana. Okey, jadi itu keadaannya. Okey, itu keadaannya. Jadi okey, saya buka soalan. Kalau ada apa-apa pertanyaan daripada ibu bapa yang tidak jelas ataupun daripada pelajar itu sendiri, boleh tanya macam mana kita kalau ada apa-apa persoalan. Assalamualaikum cikgu. Ya, waalaikumsalam. Saya nak tanya, boleh ke pengambilan modul tu diwakilkan? Okey. Wakil maksudnya wakil kepada siapa tu? Kepada ibu bapa pelajar lain. Boleh. Dibenarkan. Bolehlah. Boleh diwakilkan. Sebab kita faham. Okey, boleh diwakilkan. Cuma saya nak ingatkanlah kepada ibu bapa ataupun pelajar yang di kuarantin. Okey, katakan kita di kuarantin, tak perlu datang ambil lah soalan ini ke sekolah. Tak perlu datang. Tapi kalau ada wakil yang nak tolong, contohnya mungkin ada kawan dia ataupun waris dia juga nak datang ambil, dia nak tolong pergi hantar ke rumah yang di kuarantin itu, tak ada masalah. Tapi kalau kita ni di kuarantin, tak perlu datang. Okey, dan kalau kata dah cikgu, saya tak boleh datang, macam mana saya nak jawab? Tak apa. Kalau katakanlah tidak ada cara untuk kita ambil modul ini, tidak ada orang boleh tolong kita ambil dan memang kita tak boleh ambil sedangkan kita di kuarantin. Tak apa, bila selesai kuarantin nanti, ambillah soalan itu dan bila dah siap, hantarlah semula kepada kami untuk kita periksa. Tak apa. Sebab ini bukan peperiksaan yang rigid dengan peraturan-peraturan peperiksaan. Kita nak memudahkan. Cuma kita nak pelajar-pelajar kita dapat melaksanakan, dapat menjawab dan kita dapat menilai pelajar-pelajar kita. Okey. Boleh wakil, tidak ada masalah tuan. Puan tidak ada masalah untuk kita wakil. Okey, ada soalan lagi cikgu. dah? Okey, sama. Cuma saya mengharapkanlah agar tuan-tuan dapat mengikuti masa yang telah kita bagi inilah proses untuk kita ambil modul ini supaya ianya berjalan dengan lancar dan tidak berlaku kekalutan lah terutamanya di pagar sekolah. In case katakanlah antara kita ada yang memang tak boleh ambil modul pada hari tersebut. Memang tak boleh ambil. Adakah kita tak boleh, mana anak kita tak boleh jawab lah soalan tu? Tidak. Sebab mungkin selepas itu kita akan letak lagi bekas ataupun soalan tersebut di tempat tersebut walaupun tidak ada cikgu, kita boleh berurusan dengan guard lah
Ini kes-kes yang terpencil lah, mungkin ada seorang atau dua orang yang tercicir, yang tertinggal. Dia tidak ada arah sangat, mungkin tak ada kenderaan nak pergi ambil, ataupun pukul 6 petang baru dia boleh pergi ambil. Pukul 6 petang baru boleh ambil. Jadi kita, tolerasi kita benarkan ambil. Tidak ada masalah. Tetapi kita tidak mahu, tetapi kita memang memberatkan supaya ibu bapa mengikuti jadual yang kita bagi. Sebab itu mungkin ada kes-kes yang terpencil, tak apalah kita benarkan. Okay? Tapi sebaik-baiknya kami harap sangat supaya kita dapat ikut peraturan itu, sebab masa-masa itu kita ada guru yang bertugas, sebab kita tidak mahu berlaku perkara-perkara yang melanggar SOP dalam keadaan waktu yang kita memang tidak ada dah di sekolah. Cikgu dah tidak ada, doktor dah, kita takut bila ramai yang datang, maka akan berlaku pelanggaran SOP, mungkin akan ada jadi isu dan sebagainya lah. Sebab tu kita bagi tempoh waktu yang tertentu untuk ibu bapa ambil modul ini. Tetapi untuk kes-kes kecemasan, maknanya kita ni tak apalah, mana kita bolehlah ambil untuk kalau berlaku kecemasan atau kes darurat yang saya sebut tadi, kita buka, ibu bapa boleh datang ambil. Okey, katakan boleh datang ambil lagi lah, kita akan bincang, kita akan minta tolong guard untuk sampaikan insyaAllah. Tidak ada masalah. Yang penting kita nak supaya 100% pelajar kita dapat modul ini dan mereka dapat melaksanakannya di rumah masing-masing. Itu yang penting. Dan mereka dapat hantar kembali kepada kita. Itu. Okey. Ada lagi soalan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Jasmi, cikgu. Ya, Encik Jasmi. Saya ada masalah sikit. Bukan mengenai ini, tapi mengenai kelas PDPR. Kelas PDPR, okey. Okey. Saya tak tahu anak tu ada kelas atau tidak. Apa boleh tanya dia, dia kata, tak tahu senyap lagi, tak ada orang kelas. Kadang-kadang nanti ada kelas. Katakanlah kalau lah dibolehkan, supaya cikgu mungkin boleh atau jadual dalam grup mak ayah ni ke, senang kita boleh pantau. Okay, terima kasih. Okey, sama-sama. Boleh saya tahu dah anak tu 5 apa ya? Anak 5D cikgu. 5D. Okey. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni sekolah tidak ditutup. Okey, sekolah tidak ditutup. Cuma tidak bersemuka. Sekolah dibuka, tidak ditutup. Jadi bila sekolah tidak ditutup, waktu persekolahan seperti biasa, iaitu pagi sampai ke tengah hari. Okey, dan kelas ada setiap hari pada hari persekolahan kecuali hari cuti. Jadi tidak timbul masalah ada kelas ke tidak ada kelas tuan, sebab kelas memang ada setiap hari kerana hari sekolah bersemuka. Sekolah, hari sekolah, mana bersekolah. Bukan sekolah tu ditutup, sekolah tidak cuti. Cuma pendekatan pembelajaran tu berbeza, PDPR. Kalau dulu PDPC di kelas, ini PDPR. Jadi jadual tu insya-Allah kita boleh, sebenarnya jadual ni kita dah hantar dah. Sebab anak-anak dia ada grup kelas masing-masing. Okay? Anak-anak ada grup kelas masing-masing dan jadual memang ada dalam grup kelas masing-masing dan kita pun boleh hantar dalam grup ibu bapa, tidak ada masalah. Cikgu walau kalau kita nak hantar pun jadual kelas tingkatan 5 tidak ada masalah. Okey. Jadi okey. Kalau dalam kelas keseluruhan tu yang satu grup yang mengandungi semua ibu bapa tu, jadi banyaklah jadual tu dia nak hantar. Jadi kita kena hantar ikut kelas lah. Ikut kelas. Kita ada 9. Mana kalau kita hantar tu kita akan hantar 9 jadual lah. Sebab kita ada 9 kelas tingkatan 5. Gitulah. Cuma ada kelas lah. Tidak ada, tak timbul sebenarnya masalah tidak ada kelas. Memang ada kelas. Dan sebenarnya sekarang ni pun kekangan yang kita hadapi, calon-calon SPM kita sendiri yang kita hadapi sekarang ni, terutama kelas-kelas yang pertengahan dan ke belakang, kita pun dapat aduan daripada cikgu-cikgu. Maknanya pelajar-pelajar tingkatan 5 sendiri juga, mereka tidak masuk kelas yang dibuat oleh cikgu. Cikgu buat kelas setiap hari. Tapi ada laporan juga daripada cikgu, pelajar-pelajar ini tak masuk kelas. Mana dia tidak join kelas. Latihan yang diberi pun ada yang tidak hantar. Jadi itu saya harapkan sangatlah kerjasama daripada ibu bapa yang ada ni. Macam dia tuan tadi pun, maknanya kalau nampak anak tu tak belajar, sebenarnya ada kelas. Ada kelas waktu itu. Memang ada kelas. Dan cikgu-cikgu kita memang buat kelas ikut jadual. Kerana untuk makluman tuan-tuan, memang cikgu-cikgu kita dia bekerja dari rumah
Jadinya mereka waktu persekolahan mereka tidak boleh pergi ke mana-mana lah. Waktu kelas mereka akan berada di rumah dan mereka akan laksanakan kelas. Itu yang berlaku lah. Cuma pelajar tu ada yang masuk, ada yang tak masuk sebab kan. Jadi terima kasihlah. Mungkin ibu bapa selepas ni mungkin boleh tolong tengok-tengok kan. Kerana kelas kita memang ada setiap hari. Okay? Okay, terima kasih Cikgu. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Saya Bakri. Okey, Bakri. Saya nak tanya kalau anak dah kehabisan kertas jawapan tu macam mana kalau ada WhatsApp ke apa? Okey. Kita ada bekalkan untuk soalan objektif tidak ada masalah, kita ada bekalkan soalan objektif. Jawapan objektif tu tak ada masalah. Kita juga ada bekalkan peta pun ada, saya nampak tadi kan, ada peta. Okey, dan kita juga ada bekalkan kertas jawapan iaitu kertas kajang. Okey. Jikalau pelajar-pelajar kertas kajang yang kita bagi itu tidak mencukupi, katakan pelajar jawab ada lagi nak jawab, boleh guna apa-apa kertas yang ada dekat rumah lah. Kertas nota dia ataupun dia ada kertas kajang dia sendiri, boleh guna dan masuk dah hantar. Sebab mungkin kita atur dah kertas jawapan yang kali kedua, kita dah bagi dah kertas kajang tu, tapi kalau tak cukup, guna yang ada di rumah lah. Kertas buku pun tidak ada masalah. Kita terima belaka. Boleh. Okey, terima kasih Cikgu. Okey. Okey, ada lagi. Ataupun ada pengurusan ke ataupun mana-mana cikgu, kalau ada apa-apa yang saya tertinggal ke ataupun yang perlu disebut, boleh maklum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pengetua, GPK saya, PK1, PKM, PKCO, semua guru dan kasni ibu bapa. Saya mewakili unit penilaian dan perpisahan sekolah menengah belara ingin memaklumkan kepada semua ibu bapa dan pelajar bahawa kertas kajang memang disediakan dengan secukupnya mengikut mata pelajaran. Contohnya untuk bahasa Melayu, contohnya kertas 1 kalau 3 helai, kita memang sediakan 3 helai untuk kertas menjawab. Jadi keseluruhan kertas kajang untuk bagi fasa ini adalah sebanyak 15 helai dan kira sudah mencukupi untuk menjawab kertas bahasa Melayu 1, kertas bahasa Melayu 2, sejarah dan juga pendidikan Islam. Jadi insya-Allah bilangan kertas kajang untuk menjawab bagi pelajar-pelajar insya-Allah mencukupi bagi setiap mata pelajaran. Harap maklum. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak mengambil kesempatan dalam program ni. Cuma saya nak maklumkan kepada para ibu bapa, bukan kemungkinan lah, kita akan wujudkan satu lagi grup, iaitu grup WhatsApp bagi kelas tertentu. Contohnya kalau kelas 5A, kita akan wujudkan grup ibu bapa kelas 5A supaya kita di situ dalam grup tu kita lebih fokus lah berbincang berkaitan dengan masalah anak-anak dalam grup kumpulan yang lebih kecil. Itu sajalah makluman. Terima kasih. Okey. Setuju cikgu. Setuju ya. Okey, terima kasih cikgu. Betul dah, dalam keadaan sekarang ini tuan-tuan, PDPR ini memang pihak sekolah sangat memerlukan kerjasama daripada ibu bapa lah. Kerana anak-anak berada di rumah kan. Mereka belajar pun di rumah. Okay, mereka banyak di rumah. Okay. Jadi kita amat memerlukanlah kerjasama bantuan daripada ibu bapa dan kami pihak sekolah memang mengucapkan banyak-banyak terima kasihlah atas kecanaan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Jadi ada lagi tak soalan-soalan lain? Tak ada. Ada lagi? Tak ada.
Okey, kalau tidak ada Yang ni sikit lah tuan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengetua, guru penolong kanan, ketua bidang, guru-guru, ibu bapa serta anak-anak pelajar sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cikgu cuma nak ambil peluang di sini untuk beberapa perkara lah. Yang pertama, saya ambil ruang di sini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada grup UPP yang diketuai oleh Cikgu Nur Hisham sendiri yang telah berterkulumus pergi ambil soalan, pikul balik padanya. Lepas tu susun guru-guru menyusun soalan dan sebagainya, dan hari ni boleh siap belaka. Alhamdulillah, sebagaimana kita rancang. Dan insyaAllah soalan ini akan diedarkan sebagaimana yang diberitahu tadi mengikut jadual pada hari Selasa nanti. Dan pelajar akan mula menjawab pada hari Rabu pada waktu PDPR yang telah ditetapkan. Cuma sebagaimana yang Tuan Guru dah sebut tadi, cuma cikgu nak ingatkan sekali lagi supaya pelajar kena ada satu disiplin diri yang tinggi lah. Supaya apa yang kita hajakkan ataupun objektif untuk kita edarkan soalan MPPP2 ni tercapai. Okay. Sebagaimana yang diberitahu tadilah, ikut waktu dia, ikut masa yang sepatutnya. Okay. Fokus itu penting. Okay. Bila menjawab, fokus betul-betul, anggap sebagaimana awak menjawab dalam peperiksaan. Okay. Tetapi mengguna masa awak sendiri pada waktu yang sesuai untuk diri awak sendiri. Dan kepada ibu bapa pula, saya mengharapkan supaya selain daripada pantau anak dalam menjawab MPP2 ni, kita berharap juga supaya ibu bapa ambil cana jugalah dalam, terutamanya dalam PDPR ni. Sebab kita ada pelajar-pelajar kita bukan saja yang tak masuk kelas, tetapi ada juga yang masuk tetapi hanya sekadar menulis kehadiran sahaja. Tetapi tugasan dan sebagainya tidak dibuat dan tidak dihantar kepada guru berkenaan. Jadi kita mohon supaya ibu bapa ambil cana sikit, sekurang-kurangnya tengok sikit ke apa yang anak-anak buat, tengok dia punya tugasan dan sebagainya, walaupun tidak setiap hari pun sekurang-kurangnya kita ambil cana tu. Mungkin kata orang, anak-anak tu ambil berat sikit tak berkaitan dengan PDPR ni. Dan sentiasalah memberi motivasi kepada anak-anak sendiri. Dalam keadaan sekarang ni kita faham, dalam keadaan sekarang ni, jadi anak-anak pun mungkin ada perasaan tertekan dan sebagainya. Jadi kita haraplah daripada ibu bapa lah untuk memberi motivasi kepada anak-anak mereka. Di samping pihak sekolah pun ada dah buat melalui kaunselor dan sebagainya yang kita berjumpa dalam grup-grup kelas masing-masing. Begitu juga para pelajar sendiri. Pelajar sendiri pun mesti sentiasa mempunyai motivasi yang tinggi. Jangan jadikan alasan COVID ini sebagai satu alasan untuk anda tidak fokus kepada pembelajaran. Malah jadikan ia sebagai satu cabaran untuk anda lebih berusaha lagi untuk mencapai apa yang anda cita-citakan selama ini. Okay. Dan kita berharap MPP2 ni dapat dilaksanakan dengan baiklah, dan seterusnya dapat dihantar semula kepada guru-guru, dan seterusnya guru-guru akan memeriksa dan mungkin akan berbincang dengan pelajar pada waktu bersemuka nanti. Okay. Jadi itu saja daripada saya, Tuan Ketua. Okey, terima kasih Cikgu Ridwan, penolong kanan pentadbiran lah di SMK Belara. Okey, ada lagi tak siapa-siapa yang ada nak bagi tahu apa-apa? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Osman Noh daripada Pulau Bahagia lah. Pulau Bahagia. Jadi saya anak saya tingkatan 5A. Jadi saya nak tanya. Okey. Berkenaan dengan sekarang ni dalam keadaan kita COVID. Maknanya kuat lah. Mungkin Belara dan mungkin Manik.
Jadi kalau macam mana kalau dalam mungkin mana telah rilis daripada PKPD. Sekarang ni mungkin belara makin kuat balik, makin kuat. Macam mana kalau dia tu mungkin belara dikenakan PKPD pula? Okey. Dalam keadaan dalam masa 2-3 hari ni kita nak tanya tu. Okey. Terjejak ke tidak dalam dari segi peperiksaan MPP 2 dengan penghantaran soalan itu. Allah Alam. Okey, ada lagi Cik Osman? Tak ada dah. Okey. Terima kasih ya Cik Osman. Okey, bagus tu soalan tu. Okey. Jadi sebenarnya macam ini. Katakanlah mungkin esok tu beres tak ada masalah mungkin untuk kita ambil soalan. Okey. Katakanlah minggu depan PKPD. Sedangkan kita perlu hantar jawapan dan kita perlu ambil soalan yang baru. Okey. Jadi tuan-tuan, apabila PKPD, kita tak perlu hantar dan kita tidak perlu ambil dah soalan. Kita jangan, mana tak perlu hantar jawapan dan tak perlu ambil lagi soalan untuk fasa 2. Jikalau mungkin belara ni ataupun termasuk sekolah lah dikena PKPD. Tak perlu ambil. Mana kita peganglah di rumah kita. Apabila kita dah tamat PKPD, barulah sekolah akan maklum boleh hantar, barulah kita hantar dan barulah kita ambil soalan yang baru, barulah kita jawab semula untuk soalan yang baru. Okay. Sebab kita sebenarnya kita tidak terikat dengan tarikh ini sebab kita bukan peperiksaan. Tapi kita bila keadaan berlaku macam tu, kita akan buat macam tu lah. Contohlah, katakanlah ditakdirkanlah, mungkin tidak berlaku kan, katakanlah besok tu PKPD. Jadi tak perlu datang ambil soalan. Macam itu. Maknanya benda ni kita tak perlu nak memberatkan lah. Okay, kalau PKPD kita tak payah keluar dari rumah lah, tak payah pergi ambil. Okay, tapi kalau tidak bukan PKPD boleh datang ambil. Dan begitu juga jikalau kita berada di Mukim Manik. Contoh, anak kita di Belara, kita bersekolah di Belara tetapi rumah kita tu di Mukim Manik. Dan Manik katakan PKPD katakan. Jadi kita tak boleh nak hantar. Kita tak payah hantar. Dan kita tak payah ambil lagi untuk fasa 2 tu. Kita tunggu kita dah settle, barulah kita pergi ambil. Ya, betul Cikgu Rizwan lah. Okey, kita buat gitu lah. Ya, betul lah. Jadi sebarang apa maklumat terkini kita akan maklumkan daripada masa ke semasa dalam grup kelas masing-masing dan juga grup ibu bapa lah. Saya nak tambah sikit lagi boleh? Saya nak tanya sikit lagi. Berkenaan dengan kalaulah soalan tu jawapan dan soalan dan jawapan tu duduk di tangan di rumah kita lah, di mana anak-anak pelajar lah. Ya. Tapi dia dah jawab. Ya. Adakah kita boleh baiki balik benda tu? Maksud dalam kita tak nak hantar tapi kita baiki balik benda tu. Ya. Okey. Baik gini Cik Osman. Sebab tu tadi PKP pun sebut, saya pun sebut, yang penting kita discipline diri kita itu penting lah. Walaupun dianya bukan peperiksaan, dia secara modul, tetapi kita kena ingatlah modul ini kita nak nilai kemampuan diri kita lah, anak-anak pelajar. Jadi kita boleh, kalau boleh lah, tak payah beki semula lah, jangan beki lah. Maknanya bila kita, saya sebut tadi, kita katakan kita nak jawab satu mata pelajaran tu, masa yang dia beri 1 jam setengah contoh. Kita jawablah sampai 1 jam setengah. Bila sudah kita tutup lah. Dan kita tak payah tengok lah. Tak payah cari jawapan apa semua, nak beki semua. Kalau bolehnya tak payah beki lah. Sebab nanti kan kalau pakai beki belaka, nanti result kita akan dapat tu kita susah nak ukur. Bila semua pelajar dapat markah tinggi semua, jadi kita susah nak ukur. Bila kita susah nak ukur, susah kita nak buat intervisi untuk anak-anak kita lah, untuk pelajar-pelajar kita. Selepas ni nak buat camp ke nak apa, jadi susah sikit lah. Sebab dah lulus belaka, tinggi belaka ni, dapat 80 belaka markah, 80 ke atas ataupun 100% markah. Jadi kita tak boleh nak valid lah jadi. Jangan macam tak valid pula kita punya markah. Kalau boleh jangan lah. Jangan beki lah. Okey, terima kasih Ego. Sama-sama. Okey, saya tambah sikit untuk pelajar juga.
tujuan kita buat MPP2 ni adalah untuk mengukur kata orang tahap sebenar kefahaman pelajar dalam subjek ataupun mata pelajaran masing-masing. Jadi kalau pelajar tidak jujur, bermaksud ukuran yang kita terima itu dah betul lah. Jadi tujuan dia supaya cikgu-cikgu awak semua boleh tahu takat mana awak punya kefahaman dalam subjek-subjek tertentu, dan mungkin bila bersemuka nanti cikgu boleh baiki kelemahan-kelemahan awak di dalam subjek-subjek tertentu di tajuk-tajuk mana yang awak lemah. Jadi itu tujuan kita. Sebab tu kita harap sangat supaya pelajar betul-betul menjawab dan disiplin diri itu, tidak meniru dan sebagainya, dan buat sebagaimana yang seolah macam paksa betul lah. Cuma awak buat sendiri di rumah. Itu yang kita harapkan. Okey, ada lagi tak? Pelajar-pelajar pun nak tanya tak apa, tanya. Pelajar-pelajar pun kalau ada soalan. Okey, dan saya juga haraplah kepada pelajar-pelajar dapat war-warkan perkara ini kepada rakan-rakan anda. Okey, dapat war-warkan. Tolong bagi tahu kepada rakan-rakan anda yang lain. Mungkin kadang-kadang kamu tahulah nombor telefon yang boleh dihubungi dan sebagainya. Okey, jadi cikgu juga kita akan letak jugalah maklumat ini dalam grup kelas masing-masing supaya pelajar-pelajar yang tidak ada bersama dengan kita pada malam ini, mereka tahu, mereka kena ambil soalan, mereka kena jawab, mereka kena atur dan sebagainya. Maklumat-maklumat ini sampai kepada mereka lah. Jadi pelajar-pelajar tolong war-warkan kepada rakan-rakan kita yang lain. Okay? Mungkin kelas contohnya kelas 1D, kelas 5D. Mungkin kelas 5D ada berapa orang malam ni? Mungkin ada 5 orang ataupun 6 orang. Tapi baki yang lain tu tolong bagi tahu. Tolong war-warkan kepada mereka supaya mereka juga dapat maklumat inilah, insya-Allah. Okay? Jadi saya rasa kita dah pukul 10 8 minit. Okey, ada apa-apa lagi tak? Tuan Haji, sekejap Tuan Haji. Cuma saya nak ingatkan kepada para ibu bapa yang dapat join program kita malam ni, jangan lupalah tulis kehadiran dalam link yang kita sediakan dalam grup ni. Itu je. Okey, terima kasih. Okey, dalam grup tu. Beranak tak apa, tolong tulis. Sebab kita nak kena pasti yang hadir lah. Okay, itu ibu bapa sahaja. Okey. Kita ambil gambar cikgu Wan Kita ambil gambar. Okey, ibu bapa pun boleh buka video. Buka video. Okey, boleh buka video. Assalamualaikum cikgu. Ya, waalaikumsalam. Cikgu, kita Muhammad Zaidi daripada kelas 5E. Okey. Okey. Kita nak tanya kalau macam kerja satu macam Tok Dan nak pergi ambil tu, boleh ke kalau kita pergi ambil sendiri? Boleh, tetapi kita tidak galakkan lah. Kita tidak galak tu kalau kes kita pecah macam ni tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Okey. Tak ada orang nak mari ambil. Okey, tak apa. Terima kasih cikgu. Okey. Baik, kita ambil gambar sekejap. Okey, boleh kita minta supaya semua penjaga dan pelajar yang ada dalam ni untuk buka kamera masing-masing untuk kita ambil gambar. Okey, gambar. Cikgu Mi, lawa Cikgu Mi duduk mai. Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekejap ya. Okey, sekali lagi. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih. Sama-sama. Sama. Terima kasih Bu. Saya ibu kepada Muhammad Ismail Kairan. Terima kasih. Okey.
Apa dah ni? Masih tu. Sama-sama. Macam ada Terima kasih, apa Mak cikgu. Yusma ni nampak macam ada nak tanya tau. Yusma, cikgu dengar Yusma awak nak tanya sesuatu tadi. Ha, Ada apa-apa nak tanya ke? ada nak tanya benda? Assalamualaikum cikgu. Ya, Waalaikumsalam. Saya Mak Isman nak tanya. Ya. Ha. Dia bekerja sekolah belajar. Lepas tu masa 8.30 kan? 9 Ya. tengah hingga 11. Ya. Saya tak boleh keluar masa tu cikgu. Dah apa? Dah. Dah bila boleh keluar masa mana? Masa pukul 12 boleh keluar sebab saya kan Ada apa dah? Mari pukul 12. Pukul 12 Mari boleh? pukul 12. Tak apa. Tak apa. Terima kasih. Okey. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Cikgu Ding ada lagi, Cikgu Ding. Kita ada lagi. Terima kasih, cikgu. Nampak gambar dia gitu. Terima kasih. Ada lagi. Ada bawah ada. Ada. Ada lagi. Dah kita ada bagi tahu dah maklumat sikit. Ada berapa orang? Seorang. Ada dah masuk dalam WhatsApp. Ya, ada dah tu kena satu lah. Ada dah lampu ada dah masuk Ya ni. ke? Oh. Ramai kau ni? Boleh tahan. Macam abang ni kan tak ada. Wow. Tak, dia sekarang ni apa tu? Sebab sekarang tadi dia Risda dia ada 3 orang je. Kita belara 2 orang dengan sini lah orang. Jadi 3 orang je. Sedangkan dia nak bagi bantuan tu ada 20 orang lagi kosong. Oh. Jadi dia buka kepada bukan tingkatan 5. Jadi banyak sekolah tu. Jadi SF pun ada kat budak-budak di situ. Ada lagi betul lah. Dia ada kad ke kan dia ni? Mengesahkan bahawa dia itu Dia ada. Yang dia ada kad. Dia ada kad tau. Kad dia Pak G dia panggil. PAPG. Waktu kita atur dulu lah. Tapi dia mungkin dia akan bagi keutamaan tingkatan 5. Lepas tu tingkatan 4, tingkatan 3, tingkatan 2 dan 1. Mungkin dia akan buat rating gitu lah. Kita bagi dulu ada tu tengok. 23. Tahu benda yang nak bagi. Okeylah. Okey. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Mi guna ayah. Waalaikumsalam. Mi guna ayah ni. Dia sayang lagi papa. Dah keluar lagi dah. Kehadiran ada respon tak? Tengok lagi tak ada. Maklum dah tu.